Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, so hari ni kita nak bincang ubahan langsung muka surat 2 dan 3 ya. Okay, kita tengok soalan pertama. Okay, dia kata kat sini, dengan melukiskan graf yang melawan X, tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X atau tidak. Okay, so jadi yang pertama kita kena lukis graf lah. Okay, so jadi cikgu untuk pasti X ni, cikgu letak ni 3, 6, 9. Okay, jadi untuk satu kotak ni cikgu letak sebagai 3 lah. 3, 6, 9. Okay, lepas tu untuk yang Y ni pula, kita pilih skala dia 4. Okay, so 4, 8, 12, 16. Okay, lepas tu kita keluarkan titik 3 dan 8. So titikkan titik 3 dan 8. So titik dia kat sini. Okay, lepas tu titik 6, 12. Okay, 6, 12. So kat sini. Kemudian 9 dengan 16. So dah dapat ni, kita gariskan ya. So kita gariskan. So dapat sini. Okay, kita dapati garisan dia ni tak lalu dekat titik asalan lah. Okay, tak lalu kat titik asalan. Okay, so jadi tak lalu titik asalan. So kita boleh kata Y tidak berubah secara langsung dengan X. Okay, lepas tu kita tengok nombor 2 pula. Okay, nombor 2 dia kata upah RMW yang diperoleh seorang pekerja berubah secara langsung dengan jumlah masa bekerja X. Okay, dengan melukis graf W melawan X, tentukan sama ada W berubah secara langsung dengan X atau tidak. Okay, so sama juga kita lukis graf. So 1, 2, 3, 4 ni cikgu letak dekat sini lah. Okay, satu kotak ni cikgu letak skala ada 1. 1, 2, 3, 4. Okay, lepas tu untuk yang ni pula 30, 60, 90, 120. Jadi cikgu letak sini skala dia 30, 60, 90 dan 120. Okay, lepas tu kita plotkan titik 120, 130. So titik dia kat sini. Kemudian 2, 60 kat sini. 3, 90. So kat sini. 4, 120. So kat sini. So jadi kita gariskan. So dia garisan dia lalu betul-betul dekat titik asalan. So kita boleh kata W berubah. Okay, W berubah secara langsung dengan X. Okay, sebab dia lalu kat titik asalan. Okay, kemudian kita pergi ke soalan B. Soalan B dia kata tulis hubungan antara dua perubah dalam ubahan berikut dengan menggunakan simbol. Inilah simbol pada terus ya, dalam bentuk persamaan dengan Q sebagai pemalar. So dia kata sini P berubah secara langsung dengan Q. So jadi kita boleh tulis P berkadar terus ataupun secara langsung dengan Q. Macam ni. Okay, so jadi bila kita nak tulis dalam bentuk ni persamaan, so simbolnya akan jadi P sama dengan KQ. Kita gantikan. Okay, kita nak hilangkan simbol ni, dia akan jadi sama dengan K. Okay, so K ni adalah pemalar. Okay, kita tengok soalan nombor 2 pula. Okay, nombor 2. Okay, L berubah secara langsung dengan P kuasa 3. So L berubah secara langsung dengan P kuasa 3. So kita nak hilangkan simbol ni. So dia akan jadi L sama dengan K P kuasa 3. Okay, lepas tu J, nombor 3. J dia kata J berubah langsung dengan punca kuasa 3 H. So kita boleh buat persamaan J berada terus dengan punca kuasa 3 H.
So kita nak hilangkan simbol tu, dia akan jadikan J sama dengan K punca kuasa 3 H macam ni. Okay, lepas tu untuk 4 pula, Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X. So Y sama dengan kuasa 2 berada terus dengan kuasa 2X. So jadi kita tukar dia bentuk persamaan. So Y sama dengan K X kuasa 2. Okay, so nombor 5, E berubah secara langsung dengan punca kuasa 2F. So E berubah secara langsung punca kuasa 2F. Yang ni lah. So jadi kita tukar dalam bentuk persamaan. So E sama dengan K punca kuasa 2F. Okay, so selesai untuk soalan B. Okay, sekarang kita pergi kepada surat 3. So dia kata, kita tengok contoh yang pertama ya. Okay, dia kata diberi Y berubah secara langsung dengan X dan Y adalah 10 dan X adalah 5. Ungkapkan Y dalam sebutan X. So jadi dia kata Y berubah secara langsung dengan X. So jadi Y sama dengan K. Sebenarnya kita buat dulu lah. Y berkadar terus dengan X. So dah buat ni. So kita nak hilangkan simbol ni, dah akan jadi sama dengan K lah. Okay, so jadi kemudian Y sama dengan 10. So sekarang kita nak cari K ya. So nak cari K. So macam mana nak cari K? So masukkan Y sama 10. So masukkan Y sama 10. Kemudian X sama dengan 5. Sama 5. So kita nak cari K. So K sama dengan 10 bahagikan dengan 5. So dapatlah 2. So persamaan dia adalah Y sama dengan 2X. Ni lah ungkapan dia. Kemudian dia nak cari nilai Y apabila X sama dengan 8. So Y sudah dapat persamaan ni, masukkan saja X ni dengan 8. So dapatlah 16. Okay, so jadi sekarang kita tengok soalan nombor 1 dulu. Okay, so soalan nombor 1 dia kata diberi bahawa M adalah 1.08 dan apabila N sama dengan 0.216. Ungkapkan M dalam sebutan N jika M berubah secara langsung dengan N. So jadi M berkadar secara langsung dengan N. So kita nak cari pemalar dia, jadikan dia bentuk persamaan. So jadi M sama dengan K N. So kita nak cari K. So masukkan M sama dengan 1.08. So K N nilai dia 0.216. So K sama dengan 1.08 bagikan dengan 0.216. Kita dapat jawapan dia K sama dengan 5. So jadi persamaan dia adalah M sama dengan 5N. Okay, lepas tu dia kata M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3. Okay. So punca kuasa 3. So jadi dia akan jadi M berkadar terus dengan punca kuasa 3N. Macam ni lah. So kita nak tukar dalam bentuk persamaan. So dia akan jadi M sama dengan K punca kuasa 3 So N dia adalah ni lah 0.216. So 0.216. So punca kuasa 3. Sekejap. So ni ada N, ni ada 3. So sekarang M ni kita ganti nilai ni lah. 1.08 ni 1.08 sama dengan K punca kuasa 3. Okay, N nilai kita adalah ni lah 0.216. So K sama dengan K. So jadi kita nak cari nilai K dia. So K sama dengan 1.08 bahagikan dengan punca kuasa 3 0.216. So 1.08 bahagikan dengan
Sini ada 0.216. So, kita dapat 1.8. So, K sama dengan 1.8. Okay, so jadi kita masukkan balik lah K ni. Masukkan K ni 1.8 dalam ni. So M sama dengan 1.8 punca kuasa 3N. Okay, so seterusnya kita pergi ke soalan nombor 2. Okay, nombor 2 dia kata dia beri Y berubah secara langsung dengan X. So maksudnya Y berkadar terus dengan X. Okay, jika Y dia 0.12 dan X dia 0.4. Itu nilai Y apabila X sama dengan 5. So jadi kita jadikan dalam bentuk persamaan. So Y sama dengan K X. So jadi Y dia kat sini adalah 0.12. So masukkan sini 0.12. So K tak tahu. K ni lagi nak cari. So X adalah 0.4. So K sama dengan 0.12. So 0.12 bahagikan dengan 0.4. So kamu akan dapat 0.3. So kita ganti balik dalam persamaan. So jadi persamaan adalah Y sama dengan 0.3X. So sekarang kita nak cari Y berapa apabila X sama dengan 5. So Y, so 0.3 darab dengan 5. Okay, so jadi 0.3 darab dengan 5. Kita dapat 1.5. Okay, lepas tu kita nak cari nilai B pula. So dia nak X berapa apabila Y sama dengan 0.375. So kita guna formula ni, Y sama dengan 0.3X. So kita nak cari X. So Y adalah 0.375 sama dengan X. So dibahagikan dengan 0.3. Okay, so jadi 0.375 bahagikan dengan 0.3. So kita dapat 1.25. So X sama dengan 1.2. Okay, lepas tu untuk nombor 3 pula. Okay, so dia bagi tahu kat sini. Diberi bahawa P adalah 16, Q adalah 4. Ungkapkan P dan sebutan Q jika P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3. So jadi kita boleh tulis P berkadar terus dengan Q kuasa 3. So kita nak buat dalam bentuk persamaan. So P sama dengan K Q kuasa 3. Okay, so jadi P kita adalah 16. So masukkan di sini 16. Okay, K tak tahu. Okay, Q ni ada 4. So ni ada 4 kuasa 3. So K sama dengan 16 bahagi dengan 4 kuasa 3. So 16 bahagikan dengan 4 kuasa. So kita dapat 0.25. So kita dapat K sama dengan 0.25. So oleh itu P adalah 0.25 Q kuasa 3. Lepas tu untuk yang A lah. Okay. So kamu nak tukar dalam bentuk pecahan boleh. So 1/4 Q kuasa 3. Lepas tu untuk B pula. Okay, B dia kata P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Q. Okay, punca kuasa 2Q. So nak tukar dalam bentuk persamaan. So P sama dengan K punca kuasa 2Q. So P nilai dia 16 So dia 16. K tak tahu. Q adalah 4. So K sama dengan 16 bahagikan K punca 04 2. So jadi 16 bahagikan 2. So dapat 8. So jawapan dia adalah P sama dengan 8 punca kuasa 2Q. Okay, so selesai untuk soalan nombor 3. Seterusnya kita pergi ke soalan 4. Okay,
Okay, soalan 4. Okay, dia kata Y sama dengan 1.6 dan X adalah 0.4. Okay, hitung nilai Y apabila X sama dengan 8. Okay, so dia kata Y berkaitan dengan X. So, jadi Y sama dengan X dalam bentuk persamaan. So, Y 1.6. Ni kita ambil sini. K tak tahu. X itu 0.4. So, K sama dengan, so 1.6 bagikan dengan 0.4. Dapat 4. So, oleh itu Y sama dengan 4X. Okey, lepas tu dia kata X adalah sama dengan 8. So, masukkan X sama dengan 8. So, 4 darab 8 dapatlah 32. Okay, sekarang kita nak buat B pula. Okay, Y sama dengan KX kuasa 2. Okay, Y kita 1.6 ni. Okay, tak tahu. Okay, X kita 0.4. 0.4 kuasa 2. So, K sama dengan 1.6 bagi dengan 0.4 kuasa 2. Okay, so jadi kita tekan kalkulator. 1.6 bagikan dengan 0.4 kuasa 2. Dapat 10. So, Y sama dengan 10 X kuasa 2. Kita tentu nombor 4. So, X dia 8 kan. Okay, jadi 10 darab 8 kuasa 2. So, dapatlah 640. Okey, so untuk yang terakhir, soalan nombor 5. Okey, so dia kata diberi bahawa M berubah secara langsung dengan punca kuasa N kuasa 3. So, jadi M berubah secara langsung N kuasa 1/3. So, kita nak dalam bentuk persamaan. So, M sama dengan K punca kuasa 3 N. So, M dia 1.2. So, 1.2 sama dengan K tak tahu. K N dia 64. Okay, so jadi kita bahagikan 1.2 bagi shift ni 64. So 0.3. Okay, lepas tu K kita dah tahu dah. So oleh itu M sama dengan 0.3 punya kuasa 3 N. So M tak tahu. So M tak tahu sama dengan 0.3. So N kita adalah 125. Okay, so jadi jawapan dia 0.3 darab dengan shift 125. So, kita dapat 1.5. Okay, so tu untuk A lah. Okay, kemudian kita nak buat yang untuk B. Okay, cikgu asingkan ni. So, B. Okay, B. M. Okay, sebenarnya B ni dah senang lah sebab kita dah dapat di persamaan ni kan. So, jadi M sama dengan 0.3. Nanti kita salin balik lah sebab dah ada dah atas tu. So, M dia adalah 1.8. M dia 1.8. So, 1.8 sama dengan 0.3. Punca kuasa 3. So, ni N lah. So, 1.8 bagikan dengan 0.3. Sama dengan punca kuasa 2N. So, N sama dengan ni kuasa 3 lah. 1.8 bagi 0.3 kuasa 3. So, kita bagikan 1.8 bagi dengan 0.3.
Atau kuasa 3. So kita dapat jawapan dia. Oh sorry, okey, silap ya, kita silap ni. Okey, mula 1.8 bagikan dengan 0.3. Okey, kita silap ya. Sebabnya ni bukan 1.8, ni adalah 1.8 ya. 8.1. So 8.1. So 8.1 bagikan dengan 0.3. Kita dapat 27. Okay, so jadi punya kuasa 3 pindah sebelah dah akan kuasa 3 lah. So N sama dengan 27 kuasa 3. So 27 shift 3. So dapat 19.683. Okay, so itu saja. Sekian, terima kasih.